Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita dah bersedia untuk mulakan majlis ilmu seterusnya. Kita mulakan topik pada malam ini, iaitulah ada 10 jenis makanan yang baik sebenarnya, yang selalunya orang boleh makan. 80% tak ada masalah, tapi ada 20% daripada anda, cuba you tulis kat sini, ada tak you allergic kepada contoh gandum? Ada tak you allergic kepada barley? Padahal benda tu adalah yang saya maksudkan makanan terbaik. Ada juga contohnya orang allergic kepada beans and legumes. Tahu tak? Biji-bijirin ni. Ada. Siapa-siapa yang allergic. Termasuklah sesimpel kembung perut, ataupun berangin, ataupun naik setengah tu naik allergic. Yang allergic ni saya nak fokus pada malam ni, sebab alergi yang ringan tidak membawa maut. Allergic yang sampai shock satu badan akan membawa maut pun. So tak adalah sampai semua yang kena masalah malam ni saya cerita sampaikan bawa maut, tetapi elok you berhati-hati. Mana tahu kalau sampai cok nanti, sampai dah rasa macam sebiji kat mana, kat leher tu, macam mana kat kerongkong you, betul tak? Nombor satu, makanan yang selalu orang tak sangka ialah dipanggil vegetable oil. Pernah dengar vegetable oil? Ni minyak-minyak yang terutama sekali yang recycle. Sebenarnya dalam dunia ni yang orang kata vegetable oil tu bukan vegetable oil sangat. Contoh orang kata soya. Soya oil tu sebenarnya dia beans, dia bijirin, dia bukan sayur. Corn adalah grain, bijirin juga kan. Canola oil, dia adalah biji, seeds. Dan kalau you kata avocado oil, olive oil, semua tu fruits, ya, buah-buahan. Namun bila dia sebut vegetable oil, dia bunyi macam sehat. Marketing ni memang orang pandai, betul tak? Dia mesti sebut perkataan vegetable oil. Baik, apa yang saya maksudkan dengan membawa penyakit, walaupun ni sepatutnya sehat kan? Vegetable oil, minyak sayur kan patutnya sehat, tapi tak. Terutama sekali yang datang daripada bijirin tadi, seperti atau bunga-bunga tu, seperti pernah dengar kan, sunflower oil, soy oil, canola oil, special corn oil yang dah ada GMO semua tu. Orang selalu yang kalau bermasalah penyakit, minyak-minyak trans fat ni lah, okey. You pernah dengar, bukan semua orang bermasalah. Saya kata apa? 20%. Dan dalam 20% ni, 90% daripada mereka tak teruk sangat, alergi kalau kena pun. Tapi kalau yang teruk tu yang 10%, sampai nak kena pergi jumpa doktor ataupun emergency. Pasal apa? Dia ada 6 perkara yang menjawab kepada masalah yang kita cerita, ataupun kenapa you kena prihatin. Nombor satu, kalau saya kata dia membawa masalah, walaupun 10%, takut-takut anda yang masuk dalam 10% tu. Contoh, siapa kat sini tak boleh makan kacang? Contoh, siapa yang tak boleh makan, katakan pulut? Kan setengah orang tak boleh makan pulut je. Dia makan pulut, dia jadi macam-macam cerita. Rupanya ada gluten dalam tu. Ada tak dalam ni? So, ada 6 perkara yang saya ingin sebut. Nombor satu, adakah dia meningkatkan insulin? Kalau dia meningkatkan insulin, anda akan bermasalah sampai bawa penyakit diabetes. Walaupun 90%, saya kata apa, 80% orang tak bawa kepada diabetes, tapi kita yang ada masalah membawa kepada diabetes. Terutama sekali dah ada genetic factor pula tu, lepas tu ada masalah lain lagi, ada stres lagi. Nombor dua ialah dia membawa kepada inflamasi, termasuk tadi sampai jadi alergi. Nombor tiga, boleh ada alahan. Selalunya alahan jadi masalah. Yang orang selalu tak tahu ialah leaky gut. Pernah dengar leaky gut? Bocor usus kita tu sehinggakan protein boleh keluar. Dan menyebabkan bermasalah penyakit autoimmune. Body kita, immunity patut jaga diri kita, dia lawan balik. Itu yang jadi macam sampai penyakit seperti psoriasis, thyroid problem, setengah orang kata diabetes pun masalah autoimmune. Okay? SLE pernah dengar? Crohn's disease, penyakit-penyakit irritable bowel syndrome tu, ni usus-usus tu. Dan satu lagi last sekali ialah sama ada makanan ni toksik. Sebab ramai, saya nak bagi tahu yang tak sedar. Nombor dua, iaitu daging, ikan dan ayam. Even orang-orang keto pun, orang-orang yang boleh
carnivorous ni, maksudnya yang paleo diet kan, yang makan banyak cuma daging saja yang dia makan tu pun, dia orang pun dah setuju mengatakan dah zaman moden ni daging kita, ikan kita dan ayam kita terlalu banyak. Saya selalu sebut bahan apa? Bahan yang artificialkan untuk membesar lebih cepat supaya dapat hasil yang mantap dalam masa tak sampai. Kan selalu saya sebutkan kalau ayam tu berapa hari? Tak salah saya 33 hari ke 3 bulan ke, saya tak ingat, tapi cepat sangatlah. Kalau 33 hari tu tak mungkin jugalah, tapi cuba tengok berapa hari tu. Kalau lebih pada sekian hari bulan tu dah tak boleh pakai ayam tu. Dahsyat tak dahsyat. Lepas tu meat dan fish, you tahu sangatlah apa yang ada kat laut, seperti arsenik, mercury. Ini yang menyebabkan bukan kita makan daging tu salah, tapi binatang tu yang makan apa yang kita bagi feed dia, kita bela dia tu. Itu yang menyebabkan jadi masalah. Okey, sambung. Siapa kata tadi 45 hari ayam tu, tengok ayam sekarang 45 hari. Okey. Yang penting ialah seterusnya, kalau kita orang Islam tak adalah masalah alkohol, tapi apa-apa yang contain mengandungi alkohol atau minum alkohol, untuk warrior saya ada je yang minum alkohol kan, sebab you non-Muslim you boleh, okay, silakan. Tapi kalau dia menyebabkan you allergic sehingga kan ada leaky gut, bocor you punya stomach, ataupun lining intestine, ataupun liver dah rosak, maka alergi akan cepat masuk dalam diri you, badan you. Lepas tu leaky gut tu boleh menyebabkan autoimmune disease, memang jadi kronik lah. Padahal sepatutnya ikan, daging, ayam tu patutnya menyihatkan, namun tidak juga. Pernah dengar? Okey. Satu lagi, nightshades. Selalu orang dah sebut-sebut nightshades. Nightshades ni maksudnya jenis-jenis orang panggil makanan atau sayur-sayuran yang selalunya orang sebut terung, apalagi potato, ubi kentang, bell peppers, yang selalu saya suka kata cili benggala tu kan, yang warna traffic light merah, hijau, kuning, orange semua tu. Ataupun saya kata tomato. Selalunya makanan-makanan ni kan makanan sihat. Saya selalu sebut tomato is even good for cancer pun, ada lycopene semua tu. Terung kan, bell pepper kan rainbow food. Potato pun saya memang suka sebab dengan kulitnya kalau dibakar, kalau kita rebus dia dengan kulit-kulit tu best. Tetapi dia terkenal dengan ada perkataannya lectin. Nightshades ni orang tak berapa galakkan bagi mereka yang allergic. Heran ada juga orang allergic. You makan berkati-kati potato tak ada apa. Eggplant tu terung ataupun bendi kan, cantik semua tu. Saya dah cerita ada banyak benefit, tapi kenapa dia boleh mengeluarkan sampai benda-benda alergi, benda-benda sampai jadi autoimmune disease dalam badan you, sampai jadi dermatitis, eczema semua tu kan, sebabnya lectin, Lectin. Lectin ni nanti ada lagi beberapa makanan sihat yang ada lectin. Lectin ni Tuhan jadikan dalam pokok-pokok ni untuk dia lawan kepada dia punya musuh dia. Dia kan pokok tak boleh berjalan. Pokok tak ada tangan, tak ada cakar dengan kuku ke apa-apa. Kan macam harimau dia boleh lawan juga. Tapi kalau pokok dia statik je, dia naik, dia cabang, lepas tu dia cuma ada kadang-kadang bau-bau yang tak berapa best, jadi orang ataupun binatang tak kacau, ada duri, tapi ada juga yang makan untuk musuh dia tu nama lectin. Okey, lectin ni kalau masuk ke badan kita, dia tidak membenarkan penyerapan vitamin mineral dengan baik. Maksudnya dia lawan dengan nutrien. Padahal kita makan nak ambil zat-zat makanan, tapi bila ada lectin, makanan buah-buahan atau bijirin yang kita makan tu, dia nyahkan ataupun dia kurangkan penyerapan. Bahkan kadang-kadang jadi toksik pun. Ni yang setengah orang kalau banyak sangat makan benda-benda ni, dia tengok kawan dia no problem. Tiap-tiap kali pergi kedai restoran tu dia makan sama macam you juga, tapi you balik cirit-birit,
dia relax je, ajak lagi malam esok nak pergi. Kenapa? Sebab manusia dijadikan berbeza-beza. Faham? Good. Itu bukan bererti makanan tu tak sihat, tetapi untuk you dia kurang sikit serasi. Perkataannya tak serasi dengan you. Macam mana kita nak kata siapa yang serasi, siapa tak serasi? Mengikut pengalaman hidup you. Kalau dah tahu tak boleh, contoh dried fruit. Tahu dried fruit? Buah-buahan yang dah dikeringkan, macam buah kurma, buah tin, buah apa lagi? Anggur kan. Jadi kismis tu, betul tak? Jenis ini macam ni selalunya bukan masalah apa. Kadang-kadang dia buat sampai yogurt pun dia masuk dried fruits, makanan buah-buahan yang telah dikeringkan. Sebab apa? Semua dah tahu 66 hingga 70% semuanya dijadikan setelah kering tingkatkan gula. Anda tahu sangat, bila gula meningkat, insulin meningkat. Bila insulin meningkat, kita senang dapat reaksi badan yang tak menyihatkan. Sehingga kan boleh jadi itulah masalah-masalah penyakit yang terutama sekali diabetes lah. Betul tak? Obesity. So, itu dried fruit. Ada satu lagi makanan yang you kena hati-hati, iaitu makanan beans and legume. Tadi saya dah sebut. Bijirin dan legume-legume ni seperti dal, kacang-kacang panjang, kacang bende, edamame, padahal cukup sehat tu. Kalau pergi restoran Jepun kan you nak ambil edamame, sedap. Yang direbus bubur garam sikit, sambil nak tunggu makanan sushi, mushi, semua nak datang, teppanyaki semua nak datang, habis satu piring dah. Tetapi kalau you allergic ataupun you tak boleh, you jangan makan. Pasal apa? Dia akan membawa bahaya. Saya dah kata tadi. Sampai setengah orang sampai kena hantar hospital pun. Sebab apa? Perkataannya ialah dia ada allergen. Allergen ialah bahan yang menyebabkan you dah jadi allergic. Maksudnya alahan. Sama juga dengan sesimpel ni. Apa yang selalu orang sibuk ni dengan GMO semua tu? Jagung. Corn antara top 3 dah mula bermasalah sejak zaman moden, setelah cerita Monsanto. Siapa lagi kenal ubat-ubat ataupun spray-spray ni siapa buat? Bayer kan, company-company besar-besar gergasi yang dulu buat sampai paraquat pun dia buat ni ubat-ubat seperti glyphosate. Pernah dengar kan? Insektisida ni, pestisida dia attack dalam makanan-makanan ni, dan corn terutama sekali semuanya dah GMO, maksudnya dia ada modify. Jadi body kita bila dia masuk bahan-bahan berasaskan pada jagung, termasuklah high fructose corn syrup kan, high fructose HFCS ni memang hampir ke semua makanan lah. Yang ada kat supermarket tu confirm ada high fructose corn syrup dalam berbagai bentuk, sama ada dalam cecair atau powder ataupun dalam makanan tu sendiri. Sehingga kan kadang-kadang you tak tahu, minuman pun ada, of course lah, yang cordial semua tu confirm. So corn ni antara top 3 penyebab utama kenapa ramai, bukan kata orang dewasa, orang ni lah, budak-budak, anak-anak, cucu kita, semua yang you nampak bermasalah ada kaitannya dengan good food, tetapi dia dah mula merosakkan badan kita. Sebab apa? Body kita ni belum lagi evolusinya, penukarannya, dia tak berapa kenal bahan-bahan moden ni. Terutama sekali kalau dah masuk racun-racun serangga semuanya. Okey, last kali, dua lagi. Skim milk. Ramai orang tak akan teringat cerita saya ni. Bahan atau makanan bagus, susu, siapa kata jahat kan, siapa kata tak elok, tapi bila dia dah pasteurize, dia dah masak, dia dah panaskan, habis hilang kebanyakannya, cuma tinggal apa? Gula. Dan gulanya bukan sucrose, bukan glucose, bukan fructose, namanya lactose. Faham? Ini antara satu-satunya lagi bermasalah besar yang menyebabkan body kita jadi sensitif. So kalau kita sensitif, memang dia sikit aja kena pun, sebab tu orang kata kalau yang terutama sekali allergic kepada gluten tu, Masya Allah, dia kena bekasnya cukup dalam makanan hidangan itu.
Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dah bagi hampir 10 tu. Cuma dulu-dulu saya pernah cerita tentang kalau orang tak boleh makan kidney beans yang merah tu kan, kat hotel kalau dia bagi breakfast ke kan, selalu ada kidney beans you nak makan dengan you punya toast ke, dengan omelette you ke. Ramai orang ambil kidney beans ni, jaga baik kalau dia tak masak, you jangan makan langsung, sebab ramai orang dah mati pun. Bukan ramai lah, budak-budak cerita tu, tak salah saya ada 5 budak kot yang terlibat dalam cerita ni. So jaga baik-baik. Okay. Right, seterusnya jaga baik kalau almond, jangan ambil yang tak digoreng ataupun tak proses dahulu, biar dah dimasak dulu ataupun digoreng dulu. Sebab green raw almond, walaupun kacang tu terbaik di dunia, tetapi jangan makan sebab dia akan bawa maut yang tu. Dulu pernah ingat tak, ada lagi makanan yang sihat, buah-buahan, nutmeg, buah pala. Jangan, kalau you allergic kepada buah pala, jangan nak cuba-cuba lagi dah. Tak sah langsung, sebab yang tu pun ada myristicin. Nama pun myristicin, jaga baik-baik. Nutmeg boleh bawa maut. Brown rice, ada tak siapa-siapa sini saya kata brown rice bagus, beras perang, tetapi ada orang allergic, jangan melawak. Sebab zaman sekarang brown rice dah ada arsenik, entah daripada mana datang arsenik, mungkin dia spray kot masa dia tanam dulu. Ada lagi dulu saya cerita juga, kalau burger-burger ni, kalau you ada sampai food poisoning semua tu, confirm tempat tu dah ada salmonella, dah ada E. coli. So pastikan tempat yang you makan tu bersih, hygiene dia. Buah cherry, hati-hati, jangan telan biji, ya, bahaya sangat, ada cyanide dalam tu. Oh, jangan main. Sama juga dengan B17 tu, jangan ambil bukan-bukan, ya. You tak pasti supplier mana-mana, jangan. Yang tu bukan kata allergic, yang tu memang piap terus, tahu piap tak, KO terus. Dan tadi saya tersebut potato, saya lupa nak ingatkan, green potato jangan pegang pun. Green, dia warna hijau. Saya jarang jumpa, tapi dalam saya tengok kat YouTube tu memang cantik hijaunya, macam boleh makan je. Jangan tempuh, boleh? Okey, cukup dulu saudara sekalian. Jaga diri elok, sebab rupa-rupanya COVID masih berleluasa. Kalau sudi ambil Habajela sebagai kita punya backup. Saya memang pergi mana pun sejak PKP ni, Habajela menjadi teman saya kan. Ada habatus sauda, chamomile, selalu saya sebutkan. Ada apa lagi tu, royal jelly, hempedu bumi, vitamin C, dan satu lagi ialah zinc. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi. Jaga diri baik-baik, ya. Dunia bahagia, akhirat syurga. Let go and feel good all the time. Bye.